Okay, discrete data is the data that is obtained by counting. Apa maksud dia? Apa yang faham? Yang boleh dikira. Dikumpul dengan mengira. Okay, maksudnya data tu kita kutip ataupun kita kumpul ataupun kita perolehi dengan cara mengira. Macam mana masuk mengira tu macam mana? Contoh, awak nak cari bilangan bilangan apa? Bilangan pelajar 1A 3A2. Maksudnya kalau awak cari bilangan awak kena kira kan? Itu maksudnya dengan cara mengira. Okey. Contohnya dia beri kat sini, selain daripada contoh saya bagi tadi, the number of teachers in a school. Maksudnya awak nak cari bilangan guru di dalam sekolah, kena kira. The number of rotten cars on the road, kena kira. The result obtained when a fair dice is thrown. Okay, bila dadu tu kita lambung, kita kena kira. A set of negative integers, okay, set nombor negatif, integer negatif pun kita kena kira. Benda-benda yang kita kena kira tu, untuk dapatkan data tu, itu kita panggil sebagai discrete. Ada tak data yang kita tak perlu kira? Discrete data. Apa dia? Apa logo? Tak ada. Tak ada. Okay. Data yang selain daripada mengira, selain daripada cara kita mengira untuk kutip data, ada juga data yang kita bukan dapatkan dia dengan cara mengira. Iaitu, kalau tak kira kita nak buat macam mana? Main point je ke? Kalau main point tu, biasanya kita buat macam mana dapat point tu? Kita measure maksud dia apa? Ukur. Okay. Maksudnya data tu kita dapat melalui pengukuran. Dia mesti ada alat lah. Contoh alat-alat pengukuran apa dia? Alat-alat mengukur. Baris. Lagi? Pita pengukur. Pita pengukur lagi? Kebanyakan yang sebut dia pembaris, pita pengukur tu lebih kepada mendapatkan panjang. Selain daripada tu? Tinggi, berat liter. Itu pun kena ukur juga kan? Berat. Kalau berat kita gunakan apa? Penimbang. Lagi? Apa alat-alat ukuran lagi? Tinggi ukur. Sukat menggunakan apa? Penimbang. Penimbang. Okey, penimbang. Lagi? Selain bertimbang, ada lagi alat pengukur lagi. Contoh lain ialah macam kalau kita nak dapatkan masa. Smartwatch pula. Stopwatch. Kan? Itu adalah alat-alat pengukuran. Dan data yang kita perolehi, macam tadi siapa sebut 1 ke? Dia ada perpuluhan Betul? Siapa sebut tadi? Ya ke, perpuluhan. Okey, betul. Bila melibatkan data yang kita ukur, okey, data tersebut adalah dalam bentuk perpuluhan. Contohnya tadi kan kalau ukur tinggi. Tinggi selalunya tak ada dapat tepat-tepat tinggi 1 meter, 2 meter. Dia mesti 1 perpuluhan berapa, kan? Ataupun masa. Kita nak ukur masa, dia tak ada dapat tepat. Dia mungkin 1 minit perpuluhan berapa saat. Ataupun kita nak timbang berat. Berat pun kita biasa takkan dapat tepat 70 kilo. Dia mesti 72 perpuluhan berapa. Sorry. Maksudnya dia ada perpuluhan. Jadi untuk data-data yang ada perpuluhan macam tu, yang kita ukur menghasilkan perpuluhan, itu yang kita panggil dia sebagai continuous data. Boleh faham tak? Beza continuous dengan discrete tadi. Faham kan? Okey, ini kita okey, senang je kan yang mula ni. Ini dia sebenarnya hari ni banyak lebih kepada introduction kepada istilah-istilah dalam data ni. Okey, kita tak ada banyak kira sangat hari ni. Okey, so itu adalah continuous, maknanya kita kena ukur untuk dapatkan data tersebut dan jawapan dia mesti dalam bentuk perpuluhan. Okey, contohnya saya bagi kat sini lah. Okey, the height of the student in class. Tadi awak kata awak ukur tinggi. The length of leaf, panjang daun. The time taken to run 100 meters, masa yang diambil untuk berlari sejauh 100 meter. Diameter of tennis ball. Okey, ini sebenarnya kena ukur semuanya. Jawapan dia dalam bentuk perpuluhan. Okey, ini beza discrete dan continuous. Tolong save dalam kepala tu. Nanti saya tanya balik discrete tu macam mana.
Continuous tu macam mana? Sekejap ya. Ada call pula. Hello? Ya. Okay, minta maaf ya. Okay, next. Okay, so tadi kita dah ceritakan beza antara data discrete dengan data continuous. Okay, sekarang discrete data dengan continuous data ni, dua-dua ni boleh dipecahkan lagi kepada dua jenis, iaitu ungroup dan juga group data. Ungroup data tu maksud dia apa? Data yang tidak terkumpul. Data yang tak terkumpul. Maksud tak terkumpul tu macam mana? Apa yang dimasukkan kumpul dengan tak terkumpul tu? Kumpul macam mana? Siapa ingat? Ini sebenarnya dah belajar dulu. Dulu panggil dia sebagai data terkumpul dan data tak terkumpul. Apa yang awak faham dengan data terkumpul dan data tidak terkumpul? Tak ingat? Tak ingat. Tak ingat, okey. Data yang tidak terkumpul ni selalunya data-data asal yang belum diproses. Okey. Dan bila tak diproses tu dia tak groupkan dia mengikut table. Maksudnya kita tak masukkan dalam table yang ada kelas-kelas dia. Okey. Dia boleh masuk table tapi dia satu-satu. Itu data tidak terkumpul. Kalau data terkumpul dia combine, dia gabung-gabung satu kelas, gabung-gabung satu kelas. Maksud dia macam inilah. Contoh ya. Ini tadi sebut raw data, data mentah tu. Data that has not been organized numerically. Maksudnya dia tak dianalisa, tidak dikumpulkan dulu secara sistematik. Macam ni. Nampak tak? Dan contohnya dia kutip data tentang panjang 24 helai daun. Okey. Dia just tulis je, dia catat je 15 berapa ni cm, 11 cm, 11 cm. Okey, dia just catat dia tak kumpul pun terabur. Kalau dia masukkan dalam table pun, okey, dalam frekuensi table pun, okey, data tu dia tulis satu-satu macam ni. 9 cm ada berapa, 10 cm berapa, 11 cm berapa. Ni dikira satu-satu ni data panjang 9 cm, 10 cm, 11 cm. Lepas tu dia tulis kat bawah tu berapa bilangan daun yang mempunyai panjang yang diberikan. Ini kita panggil sebagai data tak terkumpul. Kita tak kumpulkan dia ikut dia gabung-gabung. Okey, nanti saya tunjukkanlah beza data terkumpul dan tak terkumpul tu. Okey. Kalau yang terkumpul, group data which has been grouped into interval or classes. Maksud dia kumpulkan ada dalam satu kelas. Dalam satu kelas ada beberapa panjang. Macam tadi panjang dia satu-satu je macam ni tadi kan. Dalam satu kolom ni 9 cm saja. 10 cm saja. Ni mm ke cm? Tak sure ni. Okey, 11 cm saja, 12 cm. Tapi kalau data terkumpul tadi, dia combine. Okey, dia masukkan dalam table. Dia tulis, dia combine macam ni. 9 hingga 10 cm. 11 hingga 12 cm. 13 hingga 14 cm. 15 hingga 16 cm. 17 hingga 18 cm. 19 hingga 20 cm. Okey, kemudian dia masukkan, ni data asal kemudian dia masukkan dalam table ni. Ni kita panggil sebagai frequency table. Okey, 9 hingga 10, 11 hingga 12, 13 hingga 14, dia kumpul-kumpulkan macam tu, baru dia letakkan frekuensi dia. Frekuensi tahu kan? Frekuensi tu adalah merupakan bilangan berapa banyak daun tersebut. Contohnya 9 hingga 10 ada berapa, 11 hingga 12 ada berapa. Inilah yang kita panggil sebagai group data. Nampak tak sekarang beza antara ungroup dengan group tadi? Okey, boleh?
Boleh. Boleh faham kan? Dalam group data dia mesti ada dalam satu, ini kita panggil kelas ya. Okey, cerita. Okey. Setiap satu ni kita panggil dia sebagai kelas. Dalam setiap kelas dia ada julat panjang dia. Contoh 9 hingga 10 tadilah, 11 hingga 12. Dan 9 hingga 10 ni tadi kita panggil dia sebagai kelas interval. Berbeza dengan yang ungroup data tadi, dia tak ada kelas interval. Dia terus tulis 9, 10, 11, 12 sampailah 20. Tapi kalau group data dia ada kelas interval. Selang kelas, kita panggil dia sebagai selang kelas. 9 hingga 10, 11 hingga 12 dan seterusnya. Dan kalau kita perhatikan selang kelas yang diberi ni sama rata. Saiz dia sama. Okey, macam mana kita nak tentukan saiz tu? Okey, saiz dia tu adalah berdasarkan bilangan dalam satu kelas. Contohnya kalau kelas yang pertama ni 9 hingga 10 ada berapa data? Maksud saya julat dia 9, 10. Ada 2 kan? Lepas tu yes. The next class 11, 12. 11, 12 ada 2 juga kan? Lepas tu 13, 14 dan seterusnya sampai 19, 20. Dia semua sama. Sama dia punya saiz. Dia tak boleh kalau kita buat frequency table ni, sini 9 hingga 10. Kat sini pula buat 11 hingga 13. Tak boleh macam tu. Lepas tu 13 hingga 17. Tak boleh. Dia tak boleh tak sekata. Dia mesti sama. Saiz kena sama. Okey, saiz tu merujuk kepada ada berapa bilangan data yang dikumpulkan dalam satu kelas. Macam ni ada berapa ni saiz? Ada berapa data ni? Kalau 9 hingga 10 ni. Ada 2 iaitu 9, 10. Dua. Ya, semua 2. Jadi dia punya saiz, kalau ditanya apakah saiz kelas dia? Saiz kelas dia adalah 2. Saya tak tulis sini ya. Kalau dia minta saiz. Mana nak tulis? Okey. Susah pula ni. Saiz, awak akan tulis saiz kelas sama dengan 2. Okey, kalau ditanyalah. Okey, next kita pergi kepada the height of 30 students in classroom in cm is as follows. Okey, saya nak kita buat sama-sama. Awak semua ni menggunakan laptop ke menggunakan handphone? Handphone. Saya guna laptop. Sebab saya nak suruh awak tulis benda ni. Kalau sebaik-baiknya guna apa? Guna laptop lah. Tapi kalau guna handphone, awak try lah, boleh tak tulis. Sekejap saya sekejap ya. Saya ada buat satu benda lain tu sebenarnya. Saya cari dulu. Sekejap ya. Okey, boleh tak awak cuba masuk ke Desmos? Cuba type Desmos, D-E-S-M-O-S. Google tu. Kalau yang menggunakan handphone tu, cubalah kalau boleh awak tekan juga. Tekan Desmos. Yang mana cikgu? Free Max tu kan? Free Max tu. Mana saya punya? Saya nak cari saya punya. Grafik calculator Sekejap saya bagi kod sekejap ya. Sekejap saya tengah explore sekejap. Saya dah buat dah sebenarnya. Makan tu sipai.
Sekejap ya, sekejap. Ada technical error sikit. Cuba awak masuk Desmos tu, ada tak dia minta kod? Ada yang dah masuk belum? Kita try Masuk dulu. kat mana tu? Dia ada tempat isi kod Ada tak? untuk student. Ada? Okay, awak masuk kod ni. Sekejap ya. Saya share. Ambil MW. Sekejap saya share lah. Share. M besar W. Nampak tak yang ni? Yang saya nak yang ni. M, saya type lah. Nanti susah awak nak ni. Tengok dekat bahagian apa tu? Bahagian chat tu. Masuk kod M8W2QQ. Kita try dulu. Kalau boleh, kita teruskan. Kalau tak boleh, tak apalah. Ni dia. Ni. Boleh. Boleh. Dah masuk dah? Bigo, saya nampak Bigo. Lukman, Sizo. Cuba buat yang ni, yang soalan satu tu dulu. Mana kod cikgu? Soalan satu. Ada kod ke cikgu? Tadi kod tadi. Komen. Kod kat komen. Kat Ni, chat tu. ni dekat skrin ni pada ni. MW8 2QQ. Okey, cuba awak isi tu. Sambil-sambil tu.
nak tengok balik sebelum ni awak dah belajar kan cara macam mana daripada raw data. Ni sebenarnya ungroup data yang kuning ni ungroup data. Awak masukkan menjadi group data. Syarat dia kata dia nak size kelas tu dia dah beri kat situ 5. Tadi saya dah beritahu kan size kelas tu maksud dia apa. Size kelas tu maksudnya dalam satu kelas tu ada berapa data. Macam ni siapa buat ni? Lukman, Shizio. Ni Shizio siapa ni? Siapa Shizio? Saya. Wan Wan. Wan, Lukman. Payat tu pun salah tu. Ingat bila kita buat group data, okay, dia mesti macam ada selang tadi. Dia mesti ada kelas interval. Okay. Starting dia, nombor nak mula dia, kita tengok kat situ data tu. Nombor paling kecil dia nombor berapa? 148. 148. So awak kena buat selang kelas dia 148 hingga berapa? Okey, hingga berapa dekat sini dah dinyatakan dia 147. Tak. Sebab kat sini dia beritahu cuba baca betul-betul. Group into a frequency table with the size class of 5. Dia nak size class dia tu 5. Maknanya 148, 149, 150, 151 sehingga 152. Itu maksud dia. Boleh faham? Kalau tadi macam Lukman 147 hingga 149. Adakah itu 5 saiz dia tu? Kalau 147 hingga 149 tu baru 189. Itu baru 3. Okey, dia nak selang 5 je tu. Ya, maksudnya dalam satu selang tu mesti ada 5. Okey, Wan betul, Mira okey. Anis. Cikgu. Betul, ya. Apa Duncan? Apa dia? Cikgu ke 152 lepas bawah tu 153 ke 152 juga? 53. Sambung. Sambung. Dia jangan ulang balik Dia mesti the next class tu start dengan nombor baru. Cikgu, macam mana cikgu mau masuk dalam tu? Saya pun Tak boleh type saya tak masuk lagi. Saya tak tahu. Cikgu macam mana nak buat? Nak buat apa? Nak masuk benda ni ke? Nak jawab soalan? Masuk. Nak Cikgu masuk. dia salah 5 tu kan? Selang 5. Nak masuk tadi, awak type Desmos. Kan? Yang lain-lain tadi masuk macam mana? Tekan Desmos kan? Tolong bantu kawan-kawan awak ni tak boleh nak masuk ni. Masuk Desmos, type DESMOS. Okey. Okey, nanti awak pilih student. Oh, student. Okey. Ada je minta kod tak? Sebab saya tak tengok paparan student macam mana, jadi saya tak dapat nak bayangkan. Load. Okey. Oh, Unify slow. Okey. Tu betul masukkan kod tadi. Dapat tak kod tadi? Dia tanya graphing calculator yang mana tu? Pergi. You all yang dah masuk tadi, tekan apa? Dah masuk tadi? Tolong bantu kawan-kawan. Lepas masuk Desmos tadi macam mana you all masuk sini? Dekat bawah tu ada dia tulis Student dengan teacher. Pilih student dengan teacher. Okey. Itu masuk kod. Tengok betul tak? Okey, siapa yang tanya tu? Loga ke? Ya juga. Tu 165 tambah apa tu Loga? Itu tak ada nombor je. Kalau tak ada, awak kena cukupkan. Okey, katakan awak dah buat table tadi kan. The last number tu mesti complete ada 5 juga. Okey. 147, 152, 153, 15. Tu macam dia tak betul tu. Dia mesti sama. Loga, dia mesti sama. Setiap kelas interval tu, dia mesti sama banyak, sama besar, sama size, sama banyak. So dia tak ada nombor pun tak apa, tapi kena interval tu kena. Yes, tak ada pun tak apa. Okey, saya nampak ni Wan dah okey. Bigo, siapa Bigo? Bigo dah buat. Syafiq. Tapi nampak nilai yang tak sama ni. 148, 152. Tengok cikgu betul tak? Betul cikgu saya punya cikgu. Siapa tanya tu Lukman Saya, Syafiq, Bigo. Syafiq, Bigo.
Saya tengok 68, 69, 71, 72. Okey, betul 72. Wan kenapa 73 tuan? Mira pun kenapa tak sama tu Mira? Dia sepatutnya 147, 152. Lepas tu 153, 158 ke 157? 153 benar 7. Yang lain pun salah tu. 153, 154, 155, 156, 157. Betul, 157. Cikgu, Ya. tak faham lah cikgu. Okey. Cikgu, kod dia apa? Baru Dia- nak tanya kod ke? Cikgu, tengok saya cikgu. Betul ke tak? Apa cikgu? Kod dia apa cikgu? Kod dia tadi. Mana kod tadi Dekat chat ada. dekat chat tu saya dah bagi. Okey, saya ulang balik ya bahasa. Mak cakap mak. Ni M Okey. M besar 8, W besar 2, QQ besar semua. Saya dah buat tu betul ke cikgu? Siapa bahasa? Mana bahasa? Bahasa. Okey, awak bahasa dia kena start dengan yang the lowest data. Lowest data dekat situ kalau you tengok, lowest dia yang paling kecil dia nombor berapa? 147. 148 kan? Nampak tak? Ada satu. Ada 143 ke? Ada 147. Ada 147 Oh, okey. Maknanya semua orang yang mula dengan 148 tu salah lah tu. Kena check So, betul-betul lah. Saya betul lah cikgu. Dia mesti starting and the lowest data 147 and then until berapa? Make sure dia mesti ada 5 data. 147, 148, 149, 150, 151. Yang tu betul. Ali Abu betul. Siapa Ali Abu? Cikgu, saya betul lah cikgu. Betul. Zul 147, 8, 90. Dia punya selang tu salah. 147, Frekuensi dia 5 149, 150 macam tu. Bukan frekuensi 5. Sekarang ni awak punya tu Zul, awak punya dia punya kelas interval tu pun dah salah dah starting dia. Dia sepatutnya 147 hingga 15 berapa tu? 51. 151. Kena kira ada 5 sebab dia kata tadi saiz dia nak 5. Baca dekat soalan tu ya. Group into a frequency table below with the size class of 5. Maknanya dalam satu selang tu, dalam satu kelas interval tu mesti ada 5. So kelas starting dia 147 tadi, 147, 148, 149, 150, 159, 151. So 151. Betul kan siapa yang salah tu? And then the next class start with 151. 151. Dia start daripada 151 juga yang No. kedua tu. Sorry. Second class 152. Yes. Okay. So Ali Abu betul. Siapa Ali Abu ni? Amir. Amir. Duncan tak start lagi Duncan? Cikgu Zul. Zul tak betul Zul. 152 hingga 15 berapa Zul? 2, 3, 4, 5, 6. One, 152, 156. Dia mesti kena sama semua tu. Kira dengan jari. Guna jari untuk kira berapa data dalam satu grup tu, dalam satu kelas tu. 5. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 61. Lepas tu cara nak cari frekuensi tahu ke tak tahu? Tak tahu. Tak tahu? Tak tahu. Okey. Kalau siapa pernah belajar gundalan tu, buatlah cara gundalan. Tapi saya bukan tak suka, saya leceh buat gundalan tu. Kalau saya buat senang je. Bila kita dah kira tu, katakan data yang pertama kita nak tengok 147 hingga 151. Kita kira lah kat sini dekat data asal ni. Kalau misalnya dia termasuk dalam 147, 151 awak potong. Sini.
Saya tak boleh nak tulis kat sini. Jadi awak potong supaya awak tak kira sekali lagi. Awak potong. Contohnya 148. Dia masuk. Potong 148. Kira baru satu. Lepas tu cari lagi 147. Masuk dalam kelas pertama tu. Potong. Dah ada 2 dah. Lepas tu 148 ni. Potong. 3. 15 ni tak masuk. 15 apa? 149. 149 potong. 151. 151 potong. Sambil tu kira lah. Kalau siapa rajin buat gundalan tu awak tanda-tanda lah supaya tak lupa. Lepas tu kira lagi. Ada lagi tak? 154 tak masuk. 151. Ni 151. Kira lagi. Okey. Cukup banyak tu. Dah kira tu. Baru tulis frekuensi. Jadi kena ingat frekuensi tu ada berapa bilangan semuanya. Daripada 147 hingga 151. Kira lah. Cikgu Zul betul tak Cikgu Zul? Cikgu tengok. Dia punya height tu nampak betul dah. Dia punya kelas tu betul dah. Basah mana basah mana bawah. Okey, saya tengok basah kenapa start ujung dia 171. Betul tak ada 5 tu basah? 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Basah betul dah. Kenapa tak sama dengan Zul Tak mana Zul apa beza? Cikgu Ali Abu betul cikgu Ali Abu? Ali Abu. Okey betul. Di babu. Zul tu ada silap sikit Zul. Cuba tengok Zul. Zul siapa lagi? Zul Mira. Saya tengok awal dengan hujung je. Kalau dia berakhir dengan 171 tu kira betul lah. Duncan. Loga masih tak betul lagi. Mira. Okey, Lukman dah betul. Okey, Bibu dah betul lah. Okey, ni Mira betulkan balik. Zul betulkan balik dekat height tu. Cikgu yang mana tak betul cikgu? Loga betulkan balik. Mana? Loga, cuba tengok second class tu Loga. Second class 152. First class pun dah salah dah. First class tu 147 until 151. Tadi saya tukar balik. Tadi saya betul. Tukar balik Dia mesti ada 5. Ada 5 dia tak dalam satu group tu. Satu kelas tu. Cikgu saya okey je. Okey, Duncan yang last tu Duncan. 16. Dia bukan 168 tu. Sepatutnya 167. Right. Oh ya ke? Sebab before the class tu adalah 166. Okay. 166 tu kena continue with 167. Cikgu tengok sekarang betul tak? Loga. Second class betul kan? 152 215. 6. 156. Kalau intelligent 5 bukan 152, 153, 154, 155, 156. Kira dengan jari. Saya terus tambah dia. Jangan tambah 5. Yes, ramai yang suka buat macam tu. Bila dia kata size kelas 5, dia just plus 5. Salah. Kalau nak buat kaedah tambah boleh, tapi kena tambah 4. Kena kurang daripada size tu. Tambah 5 tolak 1. Yes, tambah 5 tolak 1. Okay, cuba isi frekuensi tu. Saya nampak Loga tapi dah silap Loga dah full dah isi tu. Cuma sebab dia dah silap daripada awal tadi mungkin tak betul tu. Yang mana dah siap buat height tu, dia punya kelas tu boleh isi bahagian frekuensi. Macam mana nak kira benda tu cikgu? Nak kira apa frekuensi? Nak kira apa? Frekuensi. Frekuensi. Okey, cara nak kira frekuensi. Sekejap ya, saya turunkan dulu yang ni. Saya nak ajar cara nak kira frekuensi. Ni saya turun dulu. Okey, saya share ni. Okey, nampak kan?
Kenapa tak keluar? Pakai tak kosong tu. Itulah. Sekejap, saya share balik. Window. Okey. Nampak Nampak? Okey, cara nak buat dia senang je. Katakan tadi awak dah isi kat sini 148 tadi berapa Start dia 147 hingga 151. 151. Lepas tu 152 hingga 156. 157. 161. 161. 157. 161. 162. 166. 167 161. 171. 171. Okey. Sekarang kita nak isi frekuensi. Ingat frekuensi tu bermaksud kekerapan. Kekerapan tu adalah berapa banyak data tersebut ada dalam raw data tu. Okey, kalau saya suka buat macam ni. Nak cepat lah. Tapi kalau ikut prosedur yang betul-betul, awak kena buat macam ni. Okey, dia punya data 147 hingga 151. Awak tengoklah dekat data yang diberi tu. Mana 14751? Okey, 148 ni masuk ke tak dalam 147 151 tu? Masuk. Masuk. Okey, boleh potong. Oh. Pun kalau nak buat gundalan awak buat macam ni, tanda 1. Okey. Tak nampak Ni kaedah gundalan. Pernah tak belajar dulu? 1. Okey, 160 147 potong. Gundalan satu lagi. 161 148. Buat gundalan satu lagi. 167 tak ada, 169 tak masuk, 53 tak masuk. 149 tandakan gundalan. 151 masuk. Okey, gundalan cukup 5 buat macam tu. Okey, maksudnya 5 lah. Okey, cari lagi. 151. 151. Cikgu kalau yang cepat punya macam mana tu? Kalau cepat saya potong sini terus. Saya tak nak buat benda-benda ni 2 kali kerja. Sini tanda, sana tanda. Kalau saya potong dekat nombor ni je. Okey, 151 potong terus. Kalau rajin catatlah kat sini. Okey, lepas tu 149. 149. Mana last kali kan? Last kali. 7. So 5 campur 2 7. Tulislah 7. Itu cara dia lah. Kalau diajar sebenarnya dia suruh buat gundalan tu, tapi saya ni malas. Awak jangan ikut saya. Kalau saya suka jalan pintas je. Okey. Next, kalau 152, 156 ni carilah 152, 156. Mana 152, 156? Ni masuk. Tak masuk. Sorry. Kan salah. 153 masuk. 153. 153, 154, 156. 154. Jangan tertinggal that's why kena tanda tu. 153. So kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan? 7. 7. Mana lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cikgu. 7. Kat mana saya tertinggal ni? Di baris yang 3 tu ada 3 cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, saya betul kira. Okey, 7. Terima kasih. Okey, masih. Saya ni tak nampak. Okey, next buat cara yang sama. Kalau tak nak keliru, buatlah tanda lain pula. Tadi awak dah potong, buat bulat. Buatlah pula segitiga ke apa-apa kan. 157, 161. Buat cikgu pula lah. 160, 161, 161, 1, 2, 3, 4. 157. 1, 2, 3, 4. Itu ada 9 kot. 6, 7, 8, 9. Sorry, dah confuse saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kan? Ya, cikgu betul 9. Okay. Lepas tu buat lagi. 162. Saya tanya lagi. Mentam.
Dua, tiga. 3. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan? 6. Dah. 6 ke 7? 6 ke 3? 6. Tujuh, 1, 7, 1. 1, 1 saja kan? 1 je. 1 je. Okey, nak tentukan sama ada betul ke tidak, kena totalkan balik, pastikan total dia berapa. 30. Yes, pastikan 30 sebab dia dah bagi kat sini 30. Jadi kena kira ni 14 campur 9, 20, 23 campur 6, 29 campur 1, 30. Kalau total dia sama 30 tu maknanya betul lah awak buat tu. Okey. So ini kaedah dah belajar kan sebenarnya masa dulu. Cara buat benda ni. Okey. Kita tengok tadi jawapan awak semua. Okay. Siapa yang betul tadi? Kan mana? Susah pula nak share ni. Siapa yang betul tadi ni? Ni Hakim tak isi lagi. Zul. Okey, Zul betul. Yang lain saya betul. Mira tak habis lagi. Ayat tak habis. Anis, okey. Hakim kosong lagi ni frekuensi Hakim. Hakim buat apa Hakim? Jaga adik ke? Okey. Ni Duncan, last kali ni tak settle lagi. Ya, line lambat. Lambat. Siapa boleh buat tu buatlah ya. Ini tak ada markah ni, kita ni praktis bersama-sama. Okey, so faham ya cara kita mengisi frekuensi ini, kita panggil sebagai frekuensi table. Inilah cara dia. Okey, kalau siapa rajin tadi, kita buatlah gundalan macam saya buat tu, tapi saya ni boleh jadi malas nak buat 2 kali kerja, potong je daripada nombor yang diberi tu. Okey, boleh? Boleh. Alright. Kita teruskan. Boleh juga. Bagus. Sekejap. Kita pergi yang tadi. Okey, ni dah habis. Ini jawapan lah. Okey, tadi ramai yang dapat yang sama. So maknanya betul lah. Faham ya cara untuk membina frekuensi table bagi daripada ungroup. Ini kita bagi ungroup daripada ungroup data, kita pergi jadikan dia sebagai group data. Kita kumpulkan, dia mesti ada kelas interval dengan saiz yang sama. Cara nak cari saiz tadi, kalau dia minta 5 tadi jangan plus 5 kena, kalau nak plus juga plus 4, kena kurang daripada dia, ataupun kira mengguna jari 147, 48, 149, 150, 151. Ikutlah, nak guna jari boleh ataupun nak tambah 4 tambah 4 pun boleh. Ada soalan tak tentang frekuensi table ni? Hello? Tak ada. So far so good. Okay, very good. Okay, next kita pergi seterusnya. Upper class limit and lower class limit. Ni kita kena tahu istilah Bila kita dah buat frequency table, kita akan ada beberapa istilah yang kita kena tahu setiap data tu, itu apa maksud dia, yang tu apa makna dia. Okey. Bila kita buat kelas-kelas interval ni tadi, selang-selang kelas ni, dia ada nombor yang paling kecil, ada dua nombor paling besar dekat dalam satu kelas kan. Nombor kecil, nombor besar, nombor kecil, nombor besar. Nombor-nombor yang kecil dalam setiap kelas tu kita panggil dia sebagai lower limit, ataupun dalam bahasa Melayunya had bawah. Dulu awak panggil dia had bawah. Nombor 22 ni
Okey, yang ni kita panggil dia sebagai had atas. Ni had bawah, ni had atas ataupun lower limit, upper limit. Okey, jadi kalau misal kata second class ni, apakah lower limit dia? 23. 23. Masuklah 23. Yang ni upper limit dia 27. 27. Senang kan ni? 28. 8. Okey. 32. 32. Okey, senang. So yang ni kena ingat istilah tu ya. Bila saya sebut nanti upper limit, lower limit, awak kena tahu apa yang saya maksudkan. Kalau saya tanya, what is the upper limit of the first class? 18. What is 18. the upper? Saya kata lower ke apa tadi lupa dah. Apa? What 22. is the upper limit of the first class? 22. 22. Kena faham What is the lower limit of the third class? 28. 20. Yes. Jadi kena faham. Cikgu, kalau dia cakap kalau cakap apa kalau cakap boundary macam ni ke? Itu tak masuk lagi. Lepas ni. Sabar Zul, sabar Zul, pelan-pelan. Ya, kita akan jumpa boundary tu. Okey, tak sabar kan? Zul, sabar Zul, pelan-pelan Zul. Lepas Dia ni sabar ni cikgu, nak belajar maths cikgu. Sabar. jangan hari ni je. Sabar. Okey. Sebab lepas ni nanti kita akan belajar yang boundary tu. Kalau benda tu lebih kurang sama, takut nanti confuse. Apa yang upper limit, apa lower limit, apa yang boundary ni. Sebab dia dekat-dekat je sebenarnya. Okey. Cikgu, Nak lagi sekali cikgu yang tadi tu. Yang mana limit-limit tadi? Ha. Okey. Saya ulang balik ya. Dalam setiap kelas, ini kita bagi kelas ya. Kita ada berapa kelas ni? 3. 3. Okey. Ni kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 3. Dalam setiap kelas, dia mesti ada kelas interval. Kelas interval dia 18 to 22, 23 to 27, 28 to 32. Itu kelas interval dia. Okey. Dalam setiap kelas tu pula, dia mesti ada size dia. Kalau saya tanya size dia berapa? Berapa size bagi kelas ni? Bagi data ni. Berapa size? Tadi saya dah cerita pasal size kan? 18 hingga 22. Berapa? Bila saya tanya size tu, dia mesti dalam bentuk bilangan. Berapa bilangan dia? 18. Size? Size? 5. Apa size dia? Size kelas dia berapa? Lupa dah ni. Tadi baru je kita. 5. Kelas dia 30. 5. 5. Macam mana dapat 5 tu? Selang dia. 18, Kira. 19, 20. Selang. Kena kira 18, 19, 20, 21, 22. Hakim. Adik nangis Hakim? Bagi susu lah Kim. Okay. Sangka Hakim dah ada anak. Itulah kan. Tahniah lah Hakim. Tak senyap ya. Kami PKP murah sikit. Congrats Hakim. Okay, so 5 bila saya tanya size kelas tadi 5. Maksudnya ada 5 data dalam satu kelas tu. Kira pakai jari boleh. Ataupun kalau nak tolak pun boleh, tapi kalau tolak awak akan dapat berapa kalau tolak? 22 tolak 18 awak akan dapat 4 kan? Tapi kalau tolak boleh, tapi kena ingat tambah 1. Dah lepas tolak tu tambah 1. Tapi susah ingat cara tolak tu. Baik awak kira je guna jari untuk mencari dia punya saiz. Lah. Okey. Saya pergi, faham tak Amir? Tadi Amir yang tanya Basan. Basan faham apa limit, apa kelas Tapi- dengan lower? Yang cikgu tadi last tanya tu yang upper limit 22, yang lower limit yang paling apa tadi? Okey. Setiap kelas dia ada upper limit dan dia ada lower limit. Okey, kalau katalah contohnya saya lihat pada kelas pertama ni, 18 to 22 ni. Okey, which one is upper limit and which one is lower limit? Okey, lower limits is the lowest data in the class. Data terkecil dalam kelas tu. Contohnya kalau 18 hingga 22 ni, data terkecilnya siapa? 18. 18 kan? Itulah lower limit dia. Had bawah dia. Kalau saya tanya what is the upper limit, data yang terbesar dalam kelas tersebut 22. So 22 lah upper limit dia. Itu kelas pertama. Kalau saya tanya tentang kelas kedua punya lower limit dan upper limit, awak tengoklah kelas kedua. So kelas kedua punya lower limit adalah 23 sebab data terkecil. Data terbesarnya dalam kelas kedua ni 27. Jadi 27 tu dia punya upper limit. Kalau kelas ketiga lower limit dia 28, upper limit dia 32. Boleh faham tak Wasa? Faham ni, faham. Alright.
Very good. Okay, next we go to boundary. Ni boundary. What is lower boundary? Tadi kita dah ada upper limit, lower limit kan? Sekarang kita ada lower boundary dan upper boundary pula. Apa itu lower boundary and upper boundary? Okay, boundary tu sebenarnya apa maksud dia? Kalau dalam bahasa Melayu. So, stand by. Boundary. What is boundary? Boundary tu Luas permukaan. Tengah-tengah. Bukan luas. tengah-tengah gitu. Puluhan. Tengah. Bukan. Tolak 0.5 tu. Tolak. Bukan. Saya nak, benda ni senang kalau awak faham maksud. Apa maksud boundary? Apa maksud boundary? Boundary sekejap aku. Apa? Siapa tahu maksud boundary? Sempadan. Sempadan. Okay, Sempadan. boundary tu maksudnya sempadan. Okay, border. Kalau sempadan, katakan awak dengan rumah jiran awak. Sempadannya kat mana? Tengah-tengah. Tengah-tengah kan? Dinding tengah-tengah tu yang memisahkan awak dengan rumah awak tu kan? Awak dengan jiran tu kan? Jadi, dalam kelas-kelas ni, kita anggaplah kelas ni macam berjiran. Kalau kita buat bentuk macam ni, memanjang macam ni. Ni kelas pertama. Ni kelas kedua. Ni kelas ketiga. Sempadan dia kat mana? Mesti kat sini betul? Tengah-tengah. Tengah-tengah ni. Okey. Katakan saya tulis kelas pertama tadi 18 hingga 22. Kelas kedua tadi 23 hingga 27. Kelas ketiga 28 hingga 32. Kalau dia tanya sempadan, dia tak cakap lower boundary ataupun upper boundary. Saya nak tanya sempadan. Kalau dia tanya sempadan, inilah kelas putus-putus ni. Yang memisahkan antara kelas 1 dan kelas 2 ataupun kelas 2 dan kelas 3. Okey. Nak senang faham, kita tengok orang tengah-tengah ni. Kalau orang tengah-tengah ni, sempadan ni dia ada berapa? Ada kiri, ada kiri, ada kanan kan? Okey. Sempadan yang belah kiri ni kita panggil dia sebagai lower boundary. Sempadan sebelah kanan ni upper boundary untuk kelas kedua. Untuk kelas kedua ni saya highlightkan kelas kedua ya. Dia ada lower boundary, dia ada upper boundary. Okey. Untuk kelas pertama pun dia ada juga sebenarnya sempadan lower boundary dan upper boundary dia, walaupun dia tak ada jiran. Kita anggap je yang ini, yang tepi sekali ni sebagai sempadan dia. Jadi yang paling kiri ni merupakan lower boundary bagi kelas pertama. Yang sebelah kanan ni merupakan upper boundary bagi kelas kedua. Kelas pertama, sorry. Kalau yang kelas ketiga ni pula, yang belah kiri ni merupakan lower boundary bagi kelas ketiga, dan yang hujung sekali ni walaupun tak ada jiran, kita buat je kesan putus ni, ini merupakan upper boundary bagi kelas ketiga. Okey, persoalan dia macam mana cara nak cari nilai sempadan tu. Tadi kata tadi ramai cakap bagi dua kan. Ya, kita bahagi dua. Siapa yang nak bagi dua tu? Kalau contohnya lah, saya nak sempadan sini ni. Sempadan antara kelas pertama dengan kelas kedua. Yang ni. Apa nilai sempadan dia? Macam mana nak cari? 22.5. Macam mana awak dapat kalau melalui pengiraan? Setengah kan? Setengah. Kalau melalui pengiraan, tadi tu berdasarkan logik yang awak kata 22.5 tu. Sebenarnya kalau melalui pengiraan, cara nak mendapatkan boundary ni, upper limit bagi kelas pertama, kita tambahkan dengan lower limit kelas kedua. Lepas tu, kita bahagi 2. Upper limit kelas pertama tambah dengan lower limit kelas kedua dibahagi dengan 2. Awak akan dapatlah 22.5 dan 22.5 ni merupakan apa kepada merupakan apa ke lower kepada kelas pertama? Apa? Yes. 22.5 adalah merupakan upper boundary bagi kelas pertama. Tetapi dia merupakan lower boundary bagi kelas kedua. Yes, merupakan lower boundary bagi kelas kedua. Boleh faham? Okey, kalau kelas pertama pula, kita dah tahu tadi upper boundary-nya 22.5. Boleh tak awak mencari apakah lower boundary-nya? Dia tak ada jiran, tapi boleh cari tak sebenarnya? Boleh.
Anggapkan saja konon-konon ada jiran. Kalau ada jiran, seolah-olahnya nombor yang sebelum 18 ni nombor berapa? 17. 17. Anggap je sebagai 17. Jadi cara nak kira dia 17 tambah 18 bahagi dengan 2. 2. Maksudnya 17, 5. yes. Lower limit kelas pertama tambahkan dengan upper limit kelas sebelum. Kelas sebelum tu tak tahu kan, tak wujud sebenarnya, tapi anggap dia sebelum, bahagi dengan 2. Nanti dapatlah 17.5. Jadi 17.5 ni merupakan lower boundary kelas pertama. Kelas pertama. Okey, 25 ni 22.5. Untuk mendapatkan second class punya lower boundary dan upper boundary pun sama juga. Okey, sebenarnya tak kira pun tak apa. Kita tengok pun dah tahu dah. Kalau yang kelas kedua ni, apa dia punya lower boundary? 22.5. Yes, 22.5. Upper boundary dia duduk di sini. So apa nilai upper boundary dia kalau tak nak kira? 27. 7. Yes, 27.5. Okey. Kalau yang third class ni, kelas ketiga ni, apakah lower boundary dia? 27.5. Yes, 27.5. Dan upper boundary dia? 32.5. 32.5. Yes, 32.5. Settle. Okay, boleh faham tak sekarang ni apa beza lower boundary, upper boundary dan juga lower limit dan upper limit? Faham. Faham Boundary tu sempadan. Kalau faham pakatan sempadan, awak tahu cara kira. Ya. Kenapa yang lower boundary yang 23 hingga 27 tu dia jadi 22.5? Okay. Kelas kedua ni ya. Okay, kelas 2 tadi Hakim tanya ke? Siapa tanya dia? Ya, Okay. saya. Okay, lower boundary ni kelas kedua ni. Kelas kedua dia tengah-tengah ni kan Hakim. Nampak tak yang atas ni? Ni saya tulis atas ni. Ni 22 hingga 27. Sempadan bawah, lower boundary tu panggil sempadan bawah. Sempadan bawah tu adalah sempadan belah kiri dia. Ni, kiri ni. Ni, belah kiri ni. Belah kiri ni, awak kena tambahkan nilai lower limit dia ni, 23 ni, dengan upper limit bagi kelas sebelum dia, iaitu 22 ni. Tambahkan dia, lepas tu bagi 2. Awak akan dapatlah 22.5 ni. Itu kalau lower limit, awak kena kira yang belah kiri. Kalau upper limit ni, awak kena tengok belah kanan. Belah kanan ni pula, awak tambahkan upper limit kelas dia, kelas 2 tu, tambahkan dengan lower limit bagi kelas ketiga tu. Lepas tu bagi 2. 27 tambah 28 bahagi 2. Itu konsep asal je lah. Tapi sebenarnya kalau awak dah faham benda tu, tak payah nak kira-kira betul-betul. 17 tambah 18 bagi 2, 22 tambah 23 bagi 2. Tak payah nak kira pun tak apa sebab benda tu senang je. Awak dah nampak pattern dia. Okay. Okay. So jadi kesimpulan yang saya nak kata kat sini, kalau nak mengira lower limit, lower boundary, upper boundary, awak ikut je lah formula. Formula tu pun tak payah hafal lah sebab takut nanti bila baca formula tu awak lagi confused nanti. Kalau ikutkan katanya formula ni dia bagi lower boundary, lower limit that class plus upper limit plus before divided by 2. Awak rasa benda ni macam pening kepala tak nak fahamkan dia ni? Tak. Sikit-sikit. Kalau tak pening tak apalah. Tapi kalau yang pening tadi tu tak payah awak nak tengok dia punya formula tu, awak just faham yang tadi yang saya tunjukkan tadi. Cara kira kalau lower boundary kira jiran sebelah kiri. Kalau upper boundary kira jiran sepadan dengan jiran sebelah kanan. Okey. Itu lower boundary. Kalau upper boundary dia kata formula dia ialah kalau upper boundary katanya upper limit that class plus dengan lower limit class after divided by 2. Maksudnya kelas tu punya upper limit kita tambahkan dengan lower limit kelas selepas dia, lepas tu bahagi 2. Dapatlah nanti upper boundary. Okey, faham setakat ni? Faham. Okey, saya nak cerita pasal size tadi. Ya. Cuba kira balik je sebab tadi saya terkeluar. Kira balik, kira apa? Tunjuk macam mana nak buat lower dengan apa cikgu. Okey.
Kalau misalnya nak kira, kalau kita pertimbangkan kelas pertama ni, ni 18 hingga 22 ni kan. Okey, nak kira sempadan kena ingat. Maksudnya sempadan antara rumah awak dengan rumah jiran. Kalau ni macam, kalau kita tengok secara menegak ni seolah-olah macam rumah teres, bukan teres pula. Rumah flat lah, rumah atas bawah. Okey. Rumah awak paling atas ni. Sempadan dia susah sebenarnya nak tengok secara tegak ni macam susah nak faham sikit. Kalau boleh kita susun dia secara melintang, senang nak nampak kiri kanan tu. Okey. Kalau misalnya kita ambil sempadan antara rumah awak dengan rumah orang atas. Kalau rumah orang atas tu ada tak sebelum dia? Saya tunjuk balik lah ni. Saya tunjuk sini lah sekejap ya Meh. Saya tulis lah balik lah. Okey. Lebih senang awak buat kaedah macam saya buat ni. Awak buat secara melintang macam ni. Alah tak nampak pula. Sini. Sorry lah tulis dekat komputer ni dia sengit-sengit sikit. Tak ada pun sebenarnya. Okey, 18 hingga 22. Lepas tu 23 hingga 27, 28 hingga 32. Sempadan tu adalah yang memisahkan kelas pertama dengan kelas kedua dengan kelas ketiga, lepas tu kelas ketiga dengan orang selepas dia, lepas tu orang kelas pertama ni dengan yang sebelum dia. Ni sempadan ni adalah yang putus-putus ni. Okey, yang putus-putus ni. Cara mencari nilai sempadan senang saja, iaitu kita hanya tambahkan saja nilai pertama, nilai terakhir dalam kelas pertama ni 22 tambah 23. Lepas tu ada tambah tu bahagi 2. 22 tambah 23 bahagi 2. Nanti awak akan dapat 22.5. 22.5 ni sempadan dia. Kalau sempadan sebelah sini pula, cara nak kira dia 27 tambah 28. 27 tambah 28 bahagi 2. Nanti awak akan dapat nilai sempadan dia 27.5. Kalau untuk nilai-nilai yang tak ada kelas sebelum dan selepas, okey, anggap dia macam seolah-olah ada. Contohnya sini 32. Apa nilai selepas dia? Walaupun tak ada, kita dah boleh tahu dah. Selepas 32 siapa? 33. 33. Jadi awak tambahkan 32 tambah 33 bahagi 2. Awak akan dapat pula sempadan kat sini. 32.5. Kalau yang hujung sekali ni, yang belah kiri sekali ni, kita anggap saja nilai sebelum dia adalah 17. So 17 tambah 18 bahagi 2, nanti kita akan dapat 17.5. Nilai-nilai yang 0.5 yang kita dapat ni kita panggil sebagai sempadan, boundary. Okey, nak spesifik lagi dia ada lower boundary, dia ada upper boundary. Okey. Kalau kita merujuk pada kelas pertama, ni kelas pertama yang the first ni, nilai 17.5 ni menjadi lower boundary, sempadan bawah bagi kelas pertama. Yang 22.5 ni pula merupakan upper boundary ataupun sempadan atas bagi kelas pertama. Itu kalau kita rujuk kelas pertama. Kalau kita merujuk pada kelas kedua, 22.5 ni menjadi apa? Lower boundary bagi kelas kedua. Okey, tadi dia menjadi upper boundary bagi kelas pertama. Sekarang kalau kita rujuk pada kelas kedua, yang 22.5 ni merupakan lower boundary kelas kedua dan 27.5 merupakan upper boundary bagi kelas kedua. Okey, next kelas ketiga. Kelas ketiga, 27.5 menjadi lower boundary bagi kelas ketiga dan 32.5 ni menjadi upper boundary bagi kelas ketiga. Okey, faham tak? Faham ya. Okey, kena tahu cara nak cari dan kena tahu nama dia. Upper boundary ke lower boundary. Merujuk ke kelas mana. Okey. Boleh teruskan. Okey, saya pergi. Okay, Boleh formula. juga. Formula ni kalau nak hafal, hafal lah. Kalau tak nak hafal, awak fahamkan saja konsep mencari boundary yang seperti saya cerita tadi. Sebab saya tak suka menghafal. Jadi saya lebih suka faham apa maksud benda tu. Okay, next kita pergi kepada model class. Apa itu model class? Model class tu asal daripada perkataan mod. Model ni mod sebenarnya. Ingat lagi tak mod apa dia? Siapa ingat? Apa maksud mod? Dalam data kita ada mod, kita ada min, ada median. Pernah belajar kan mod, min, median tu? Nah, Okay, siapa ingat mod tu apa dia? Kalau bahasa Melayu, MOD. Tak ingat? Sekejap je, kita tengah fikir.
Tengah fikir. Okey, saya tunjuk data yang tadi ya, raw data sekejap. Ada. Okey, yang ni. Common number yang most common number. Most common number? Ah, Maksudnya? yang Okey, macam saya, ni. kalau contohlah saya bagi yang ni lah. Kalau saya bagi data, ungroup data ni. Apa mod dia? Nombor yang sama Nombor yang sama yang berkali-kali diguna. Nombor yang? 13. Sama 14 kot tu. Ya, mod dia adalah 14. Yang diguna paling tinggi. Ya. Nombor data yang mempunyai bilangan yang paling banyak, yang paling tinggi ataupun frekuensi paling tinggi ataupun frekuensi tu maksudnya kekerapan kekerapan yang paling tinggi. Jadi dalam banyak-banyak data ni 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan sampai 20 ni, mana satu dia punya frekuensi paling banyak, paling tinggi, iaitu 14. Jadi kalau soalan dia tanya pasal mod, jawapan dia bukan 5 jawapan dia adalah 14. 5 tu dia punya petunjuk. Tapi kalau dia tanya mod dia, jawapan dia adalah 14. Faham Ini untuk case ungroup data. Data yang tidak terkumpul. So kita panggil sebagai mod je. Tapi kalau misalnya untuk yang data, group data, bila kata group data tu adalah data yang tadi yang kita buat dalam bentuk frequency table tadi kan. Sekejap saya ulang balik. Okey ni. Okey, bila dia kata model class, maksudnya maksud yang sama tapi dia merujuk kepada group data. Data yang telah dikumpulkan mengikut selang-selang kelas ni. Okey, jadi apakah kelas yang mempunyai frekuensi yang paling tinggi? 13 hingga 14. Jadi kalau kita cek sini frekuensi yang paling tinggi dia yang ini kan? Jadi kelas yang keberapa tu? 13 hingga 14. Kelas ketiga. Jadi kalau soalan tu dia tanya pasal model kelas, awak boleh bagi jawapan sama ada awak nak kata model kelas dia 13 hingga 14 ataupun boleh juga sebenarnya awak nak kata macam ni pun boleh. Third class. Okey juga. Okey. Cara menyatakan model kelas. Okey, sebab dia dalam bentuk kelas, kita istilahkan dia sebagai model kelas. Kalau dalam ungroup data tadi kita tak panggil model kelas, kita panggil dia sebagai mod sahaja. Okey, mod dia adalah 14 tadi untuk soalan yang ungroup data tadi. Tapi kalau yang group data ni kita tak ada mod, kita ada model class sebab kita dah susun dalam bentuk kelas. Jadi kita panggil dia sebagai model class. Jadi kelas mana yang mempunyai frekuensi yang paling tinggi? So cara kita bagi jawapan sama ada kita nak tulis dalam bentuk kelas interval iaitu 13 to 14 ataupun kita nak tulis dia sebagai third class pun boleh. Mana-mana boleh. Tapi biasanya dinyatakan dalam bentuk yang ni 13 to 14. Tapi kalau nak buat macam ni pun boleh juga. Okey, itu maksud model class. Okey, faham Okey, istilah seterusnya ialah midpoint. Apa maksud midpoint? Titik tengah. Titik tengah kelas. Okey. Cara mencari titik tengah macam mana? Lower class limit plus upper class limit bagi dengan 2. Yes, very easy. Maksudnya dalam setiap kelas tu just tambahkan saja dia punya lower limit dan juga upper limit dia. Tadi kita dah fahamkan maksud lower limit dengan upper limit tu kan? Tambahkan lower limit dan upper limit kelas tersebut dan bagi 2. Nanti kita akan dapatlah midpoint dia. Kena ingat cara cari midpoint sebab kita nanti nak guna lepas ni. Okey, contohlah kat sini saya bagi yang ni. Data yang sama juga ni. Cukup bagi 3 je. Okey, boleh cari tak midpoint bagi setiap kelas ni? Kita ada 3 kelas je. Berapa midpoint yang pertama? 15 bukan. Formula dia lower limit, lower class limit plus upper class limit. Kira gunalah kalkulator ke apa-apa ke. Okey, cara kira dia 13.5 plus 22. Are you sure? Ada point ke? Salah. 18 tambah 22. 18 plus 22. So jawapan dia 20. Okey. Ingat dia kata lower limit. Ini lower limit. Nak cari midpoint. Lower limit iaitu 18 plus dengan upper limit 22.
and then divided by 2. Kau dapat 20. Ini cara mencari midpoint ya. Boleh ataupun tidak awak nak tambah menggunakan lower boundary dan upper boundary? Boleh ke tak? Selalunya boleh aku. Selalunya boleh. Jadi bolehlah jawapan dia. Tak boleh. Boleh. Sebenarnya boleh. Kalau awak tak nak guna lower limit dengan upper class limit, awak nak cari midpoint, awak boleh juga menggunakan lower boundary dan upper boundary. Kalau macam ni kan, macam kelas pertama ni lower boundary dia tadi kita dapat 17.5 kan. Upper boundary dia 22.5 kan. Kalau awak nak menggunakan lower boundary dan upper boundary ni, awak tambah bagi 2 pun boleh. Awak akan dapat jawapan yang sama. Cuba awak tekan kalkulator. 17.5 ini lower boundary ya. Sama kan. Ni lower boundary ni tambah dengan upper boundary bagi 2. Awak akan dapat nilai yang sama. Tapi ingat dia mesti tambah ikut boundary kelas tu je lah. Janganlah awak pergi tambah lower boundary kelas pertama tambah dengan upper boundary kelas kedua. Dia dah salah lah. Dia kena mesti dalam kelas tu punya. Okay, next. Kelas tu berapa ni dia punya midpoint? 25. Dan last kali? 30. Very very easy. Yang senyap ni faham ke tak faham? Faham. Faham ya? Faham cikgu. Sebab saya tak dapat nak tanya semua orang. Kalau tak faham tu, Faham. terus tanya. Biarpun soalan tu nampak bodoh. Cikgu macam mana cara nak tambah 1 tambah 2? Saya akan terangkan macam mana nak tambah 1 dan 2. Okay, ini midpoint. Ingat dalam kepala cara cari midpoint. Okay. Cu pergi ke Desmos tadi. Cuba pergi ke Desmos tadi. Saya nak buka yang the next question ni. Awak dah keluar daripada Desmos ke? Belum. Cuba masuk balik. Belum. Cuba buat soalan nombor 2 ni. Awak dah tahu tadi istilah lower boundary dah tahu. Buat yang mana tu? Upper boundary dah tahu. Midpoint dah tahu. Cuba buat yang ni. Zul dah masuk. Wan dah masuk. Yang next. Cikgu, kod sama ke ah? Sama yang tadi. Cikgu nak tanya sikit boleh tak? Apa dia? Apa nak tanya? Ni kan yang cikgu tunjuk sekarang. Yang ni, Yang tu tulis frekuensi tu ada macam dia kena guna itu ke tak? Frekuensi? Apa dia logo? Frekuensi? Frekuensi tu kena guna untuk frekuensi. Buat masa ni. Buat masa ni untuk mencari lower boundary, upper boundary dan midpoint dia tak ada melibatkan frekuensi. Dia cuma tengok dekat kelas je. Frekuensi nanti dia akan digunakan kemudian. Mak. Apa panggil mak? Awak. Aku hantar dalam group kan. Bukan tadi sama tadi. M besar 8 8W 2QQ besar belaka. Dengar tak? Betul saya buat you. Sekejap saya tengok ni siapa punya ni. Bigo, ni bukan ni tadi punya. Cikgu, cuba tengok saya punya kau. Sekejap ya. Okay, kita tengok semua lah. Okay, kebanyakan semua betul. Midpoint semua dah cari ya. Ni Ali Abu tak habis lagi, Hakim tak start, Anis tak start, Zul dah betul. Wan dah betul. Ini Bigo punya.
Lukman. Habis lagi. Apa bunyi tu? Okay, one dah settle. Mira midpoint tak cari lagi. Zul midpoint. Anis belum. Akif pun belum. Yang lambat ni sebab masalah line ke sebab leceh sebab nak tekan ni? Ni siapa ni? Basar baru start nombor Sekejap ya, cikgu baru nak Line, start. line cikgu, line problem. line ni. Line problem cikgu. Okay. Amir tak cek lagi midpoint. Okay, so Cikgu, midpoint saya betul tak cikgu? midpoint. Sekejap saya tengok. 45.5. Okay. Sebenarnya kalau kita dah nampak pattern, kita tak payah bazir masa sebenarnya nak tekan kalkulator. Kita dah boleh agak dah the next value tu apa dia. Jadi saya punya betul lah? Betul. Okay. Okay, Zul betul. Okay. Betul. Okay, Lukman dah settle. Saya punya cikgu. Mira midpoint kena kira betul-betul Mira. Siapa cari dia tu? Syafiq. Syafiq cikgu. Syafiq dia Bigo Okay, betul. Syafiq betul. Habis tak habis lagi. Okay, masa tak habis. Ali Abu juga Ali Abu. Okay, betul. Senangnya kan. Okay, ada 3-4 orang yang dah siap dah. Cikgu. Yes. Siapa? Yang Hakim. Yang midpoint tu dia macam tambah 2 tu atau bagi 2 kan? Yes. Sama ada awak nak ambil lower boundary ni dengan upper boundary tambah bagi 2 ataupun awak nak ambil dekat upper limit dengan lower limit ni 41, 50 bagi 2. 51 tambah 60 bagi 2 pun boleh. Mana-mana boleh. Okey. Cikgu, tengok saya punya betul tak? Duncan siapa tu Loga ke? Loga. Okey, Loga. Okey, betul. Senangnya kan? Saya nampak tengok pattern dia betul ni, betul lah. Alright. Mana Duncan di sini? Duncan tak ada masuk sini. Duncan? Cikgu, Awak tak boleh masuk tak dapat masuk lagi. Okay. Tapi awak faham tak? Faham. Saya tengah tengok kak. Setakat yang ni saya tengok ada 10 orang. Kita ada berapa? 12 kan kita? Siapa yang tak ada lagi ni? 1, 2, 3, ni 9, 10. Siapa yang tak ada? Fayat. Mana Fayat? Fayat tidur ke? Fayat tak dengar suara lagi ni. Fayat? Fayat sedar. Kantai ya Fayat. Janganlah Sam ni ubahlah sikit. Jangan tidur lagi. Ada ke Fayat dia ni? Sam ni saya insaf saya ke? Fayat pun tak ada. Fayat pun tak ada sini Tadi pagi mana ada? Tadi mula tadi macam nampak nama dia. Tadi mula-mula ada Ego. Itulah. Oh, dia senyap keluar ya. Nak kena Fayat ni. Ni baru hari pertama dah buat hal. Surprise. Training ke? Fayat training. Training apa kat atas katil? Training Ego. Betul ke training Dengan mana? Nukan dah fasa 2 Ego. Kerja lombong. Diorang kalau balik negeri ada training kat tempat masing-masing ke? Ada tu. Ikut kat Ego. Kalau macam fasa 2 ada tak? Ya. Kalau macam KL tak ada Ego. Tapi dia tak cakap apa-apa pun. Selangor lambat lagi tu. Kalau KL lambat lagi Ego. Selangor juara bertahan ni Ego. Training lah kat rumah. Betul lah. Kenapa KL duduk tepi Selangor Ego? Pasal. Letaklah Selangor tepi Belas Kedah. Selangor orang KL ni degil sikit. Ya cikgu. Letaklah Kan? KL ni tepi Kedah. Lagi dia dah bangsa Ego.
Siapa tu yang kena? Tu yang kena tu ya. Okey, siapa tadi tanya? Siapa tanya tadi? Basah. Basah. Okey. Betul? Saya. Anis. Mana Anis? Hai Dis. Okey, betul. Hai. Senang ya kan? Ada lagi tak siapa nak tanya? Mira tadi dah salah mula tadi kan? Okey, Mira dah betul. Tinggal siapa lagi tak settle tadi yang macam tak habis dia? Lukman okey tak? Lukman dah. Okey, semua siap dah kan? Senang je. Alright. So kalau ada soalan macam ni saya bagi ujian, boleh skor tak 100 ni? InsyaAllah. InsyaAllah boleh cikgu. Dengan izin Allah. Sebab sekarang dengan time exam naik cikgu. Kenapa? Tu yang saya frust tu, time belajarnya bukan main tapi bila buat exam pelik semacam resultnya. Cikgu, kita bila nak sekolah bila buka cikgu? Yang kubang-kubang. Cikgu. Ya. Okey. Cuba tengok saya punya betul ke? Saya mana Kim punya tadi? Cikgu kita exam bila cikgu? Je minta sekolah buka. Yang kubang-kubang je minta sekolah buka kat sini. Exam? Apa soalan? Exam ke buka sekolah? Exam. Exam saya pun tak tengok lagi jadual terbaru. Esok exam. Kalau yang final bulan 11 cikgu Minggu depan final. Tak kau. Selalunya dia kita masuk dalam bulan 9 kot ujung. Exam final ke yang midterm? Yang ni? Final bulan 10. Final. Ujung 10. Final lambat lagi. Kalau yang ni? Bukan yang bulan 10. 10 kan? Cikgu. Dia Justara saya dalam bulan ujung 8. Ujung bulan 9 ataupun awal bulan 10 macam tu. Kita semua online ni cikgu kan? Tak ada masuk sekolah kan? Semua online cikgu kan? Ada kemungkinan masuk sekolah? Mana ada cikgu? Saya tak Bahaya dengar lah pun. cikgu masuk sekolah. Ya cikgu. Masalahnya dah kerajaan ni dah longgar macam-macam. Jadi sekolah akan dibuka. Sekolah sana dah banyak orang Selangor cikgu. Macam mana cikgu? Cikgu, DJ fasa 1 Selangor lah. ni bahaya je. Sekolah BJ macam mana? KL fasa 1 cikgu. Kerajaan dah suruh buka, kena follow lah. Tutup balik. Ura-uranya awal bulan 9 lah. Katanya buka sekolah. Cuma tak tahu Suruh lah. kerajaan tutup balik Betul tu. ke tak. Awak keluarkanlah petition suruh jangan buka sekolah. Cakap ramai-ramai. Amir call ni Amir. Muhyiddin Yassin. Baik, cikgu. Weng kau. Apa yang baik dengan orang menteri-menteri tu, pergilah cakap. Tu. Amir. Ada bangsa kuat agak kabel dia cikgu. Amir. Tadi siapa suruh tengok dia? Hakim Mus ada kabel datang KL Mus. Okey, betul. Betul Kim. Hakim? Hakim lisak. Dia mengajuk Jaga anak. Hakim dah betul dah Kim. Tidur dah dia. Tidur balik dia. Okey, next kita sambung sikit. Tadi dia suruh tengok kan, lepas tu dia belah. Hakim pun tak ada ni. Tadi dia suruh saya tengok kan dia punya tu. Okey, tak apa. Next kita sambung lagi. Ada tinggal berapa minit ni? 25 minit. Sekejap. Cikgu saya nak siap ni cikgu. Saya nak pergi cocok pula. Bila? Hari ni lah cikgu. Kau apa? Saya tak tahu pukul berapa cikgu. Balik masa ikut time. Pergi je lah. Belajar. Kalau aku jadi kau pergi je. Dekat ke jauh? Dekat je, belajar dulu. Dekat tu. Dia bagi saya tempat tak standard tu. Jangan kira standard tak standard. Janji dah cucuk. Bawah jambatan ni. Sinovac ke? Sinovac ke? Ni. Sinovac lah ni. Sinovac lah tu. Pfizer. Tengah Pfizer. Betul lah. Bagus lah. Cikgu. Ya. Cikgu nak tahu tak? Zul pernah kena cikgu? Saya dah tanya dia tadi. Oh dah. Tak pernah kena. Bukan dia sedang kena. Dia sedang kena ni. Tak ada pernah kenanya. Sedang kan? Apa cikgu? Awak tengah kena lah ni kan? Kena apa? Kenapa ni? Container virus. Kena COVID lah. Saya lagi 2 hari habis cikgu. Zul cerita sikit Zul. Macam mana kau boleh kena semua? Ni mesti pergi keluar. Cikgu, saya lepas vaksin tu. Lepas tu selang 2 hari terus saya demam cikgu.
So vaksin dah punca tu. Salah vaksin dah. Awak dah lepas tu tak balik rumah terus. Tak mana-mana awak pergi. Main Kan? gym hari-hari tu. Tapi takut. Main gym hari tapi aduh. Maknanya awak, Kuat. maknanya Zul, awak dalam rumah tu awak orang pertama lah yang kena. Awak menyebarkan pada keluarga lah. Abang saya tu. Salah ke abang pula. Sebaik tak jadi punca. Abang saya datang rumah tu. Tu kena semua. Tak jadilah nak cakap. Okey, tak apa, habis tu kesian kawan-kawan nak belajar. Okey, kita masuk seterusnya. Cikgu sihat kan? Kat rumah. Tak ada kena Alhamdulillah. COVID ke apa? Alhamdulillah, saya berkurung ni. Tak Oh, kurung. cikgu. Cikgu streaming sekarang main PUBG. Tak ada macam awak ada. Banyak Ambil kerja ambil. ni. Okey, habis So cerita tu. cikgu. Ambil ni. Anak-anak cikgu semua apa PDPR kat rumah ha? Ya, ni. Oh, anak cikgu umur berapa cikgu? 4 tahun. Ya, mak aku nak dengar cikgu cakap ni. Kau ni. Ni saya nak cakap ni cerita. Okey, sekarang kita nak masuk ke graf pula ni. Kejap cikgu, kejap. Tadi okey, kita nak represent and interpret data. Tadi kita dah tengok data tu terbagi kepada berapa jenis-jenis data, macam mana cara kita daripada raw data, daripada ungroup data, kita jadikan kepada group data tadi kan. Itu pun kita dah buat. Sekarang daripada frequency table ataupun group data tadi, daripada kelas-kelas tadi, kita nak wakilkan pula menggunakan graf. Graf yang kita nak tengok mula-mula ni, mungkin sempat graf ni je lah, iaitu menggunakan histogram. Ni pun awak dah belajar dulu kan. Ingat lagi tak histogram tu basic dia bentuk macam mana? Cuba ingat. Bentuk histogram. Senyap pula dah. Lupa aku. Saya ingat tu. Macam mana? Menaik kan tu. Menaik? Mendata. Macam mana graf naik tu? Dia macam dia macam ada tajam lepas tu dia turun. Tajam? Pada ni dia turun. Tajam turun. Macam mana tu? Macam tajam je tu. Turun je tu. Kan cikgu yang di jenis petak-petak. Berjenis petak-petak. Petak-petak tu, petak-petak. Okey, saya lukis ni Tapi dia naik turun, naik turun, naik turun. Yang mana satu yang dikatakan sebagai histogram. Okey. Ini tadi ada yang kata naik tajam turun. Macam tu ya? Okey. Tu salah tu. Ada lagi. Okey, nanti awak pilih mana satu histogram. Tadi ada kata petak-petak. Okey, petak-petak macam tu ya? Ni betul tu. Begitu. Ni dia tu. Betul ni tu. Yang ni tu. Yang petak ni tu. Ada pendapat lain? Tak ada tu. So jawapan dia yang mana satu? Saya kunci jawapan saya. Jawapan dia yang petak tu cikgu. Yang petak ni, yang second ni. Ni satu, ya. ni dua. Yang dua tu cikgu. Okey. So tak ada pilihan lain-lain lah? Tak ada tu. Jawapannya salah. Tu histogram tu kan. Bukan macam nombor 2. Habis macam nombor 1 lah. Bukan macam nombor 1. Dia rapat-rapat cikgu. Ya. Dia macam nombor 2 tetapi rapat. Betul lah cikgu. Dia tak Okey, rapat betul. je. Tak, yang ni Cikgu lah salah lukis. saya tak habis nak lukis dia. Awak dah kata kunci kan? Awak kata kunci. Tapi cakap tadi. Jadi saya nak lukis yang ketiga, tak sempat lukis dia. Awak kata dah cukup. Okey, yang ketiga ni dia kotak-kotak juga tetapi dia rapat di antara satu sama lain. Penjarakan sosial tak ada tu. Bahaya. Janganlah pula kat yang tu. Ini nama dia histogram. Ni lah histogram. Yang ini ada juga graf macam ni. Ini siapa tahu ni nama dia apa ni? Kalau yang jarak-jarak tu Instagram ke cikgu? Hologram. Tak. Instagram pula. Ini carta ataupun bacat. Yang nombor 1 tu? Ya, okey. Yang nombor 1 ni kita panggil dia sebagai frekuensi polygon. Ni kena belajar, yang ni belajar juga lepas ni. Frekuensi polygon. Okey. So yang histogram yang last kali ni. Okey. Ini dah keluar pula jawapan. Dalam awak kena tahu ya, kita graf nanti kita akan belajar 3 graf ni. Graf pertama yang kita nak sentuh hari ni ialah histogram. Histogram ni yang last ni, yang ketiga ni. Graf yang ketiga ni dia mesti bentuk kotak-kotak dan rapat-rapat.
kena tahu apakah perwakilan pada paksi X dan perwakilan pada paksi Y dia. Paksi X yang melintang, paksi Y yang tegak tu. Okey. Kat sini dah terkeluar jawapan. Paksi X-nya dia menggunakan apa? Upper boundary dan Boundaries. juga Lower lower boundaries. boundaries. Tadi kita dah tahu kan cara nak mencari lower boundary dan upper boundaries tadi kan? Jadi benda-benda tu kita gunakan nanti untuk melukis histogram. Contohnya tadi kan macam kelas pertama, siapa ingat tadi lah. Kelas pertama tadi lower boundary dia 17.5. So awak kena tanda kat tepi ni. Sini 17.5. Lepas tu upper boundary dia kat sini. So nanti awak akan tulis 22.5. Sini the next boundary. Tak silap saya 27.5. Lepas tu sambung kat tepi ni 32.5. Itu maksud dia. Boleh faham? Yang kat atas tu nak isi apa? Okay. So yang kat atas tu maksudnya paksi Y lah kan? Paksi Y ni awak kena ingat kita akan ambil frekuensi. Jadi frekuensi ni guna dia ialah ketika melukis graf. Tadi ada yang tanya frekuensi tu kita guna tak masa nak kira lower boundary, upper boundary dengan midpoint. Kita tak guna masa nak kira benda-benda tu. Tapi kita menggunakan frekuensi tu bila kita nak melukis graf. Jadi bila lukis graf nanti yang paksi Y kita ni nanti kita kena labelkan dia sebagai frekuensi. Paksi X ni walaupun kita mengambil upper boundary dengan lower boundary, jangan awak pergi label dia sebagai upper boundary, lower boundary ya. Tak boleh. Jangan label macam tu. Nilai tu kita ambil upper boundary, lower boundary, tapi dia punya label tu adalah data tu berkenaan dengan apa. Contohnya awak mengukur berat, menimbang berat. Jadi awak kena tulis kat situ berat. Jangan ambil dia sebagai upper boundary, lower boundary. Dia faham tak maksud saya? Siapa tak faham? Faham. Okey. Nilai yang kita ambil, kita akan ambil boundary. Tapi yang kita label kat sini, kita label ikut data tu jenis apa. Kalau panjang, kita tulislah panjang, length. Unit dia apa? cm. Kalau berat, tulislah weight. Unit dia apa? kg ataupun gram. Ikutlah. Kena tulis yang itu. Length ke, weight ke, time ke. Ikut. Jangan Kena tulis. ikut apa yang dia bagi lah kot. Yes, kena ikut apa yang dia bagi. Tapi nilai yang nak letak kat situ nilai upper boundaries and lower boundaries. Okay. Clear Okay, sekarang saya pergi kepada 10 minit ni, lagi 3 minit. Okay, saya tak nak buat yang ni dulu. Cuba masuk balik ke apa tadi? Ke Desmos tadi. Kalau masuk kita lah. Masuk Desmos tadi, kita nak try soalan yang nombor 3. Desmos, sorry. Okay. Okay, kita buat yang soalan nombor 3 ni. Dia dah buat dah. Saya dah bagi dia punya table kan, table dah ada. Tinggal lagi awak cuma lukis dia punya histogram. Senang tak nak lukis ya? Saya tak pasti awak boleh lukis ke tak menggunakan handphone dengan... Saya tak tahu macam mana nak lukis. Awak guna apa? Guna telefon tu. Boleh go, pakai yang tarik tu. Yang sebelah lukis tu. Senang. Pakai yang tarik. Macam Dia tu. boleh tarik panjang terus. Ada line ni kan? Ya. Baguslah Wan ni. Boleh jadi ketua kelas. Hai. Lepas tu nanti kalau nak label awak guna T ni T tu text. So awak label type T tu awak tulislah frekuensi. Kat bawah tu ruangan ni kecil, saya tak pastilah. Kalau muat awak tulislah nilai tu, dia punya lower boundary, upper boundary tu. Kalau tak muat, saya cukup saya nak tahu, nak tengok bentuk graf je. Ni Luqman ni, conteng apa Luqman? Just paper.
Okey, siapa yang boleh masuk ya. Dia ada 6 orang je yang baru masuk. Aduh. Okey. Nampak Wan je yang nampak banyak dulu ke ni? Wan memang macam tu Wan. Makin naik. Tak tahulah, saya buat je cikgu. Dia kena tengok frekuensi Wan. Contohnya tadi 24 Steady Wan. 24 contohnya kelas pertama tadi kena guna lower boundary. Start dia lower boundary 19.5 kan. Kena start dia kat sini 19.5. 19.5, lepas tu the next lower boundary ialah 24.5. Sini 24.5. Saya betulkan ya. Sini kena tulis 19.5, sini 24.5. Sini 29.5 dan seterusnya, yang hujung sekali mesej akhir dia 44.5. Tapi nak tulis teks tu susah, dia tak boleh kecilkan huruf tu. Kalau susah nak tulis tak payah tulis, tapi cukup awak faham bahawa starting dia 19.5 lah ya. Sebab macam susah sikit. Cuma yang nak tegur ni dekat bahagian tinggi ni kan. Sebab ini kan frekuensi tadi kan. Ni kan frekuensi. Contohnya dekat kelas pertama kita tadi, frekuensi kita berapa? 14 kan? Jadi kita punya tinggi ni mesti 14. Mesti 14, carilah 14 kat mana. Awak guna skala 10, 20, 30, 40. Jadi 14 lebih kurang sini kot, sini.
Sini 10. 10, 11. Ni. Ya, nak buat graf tu susah sikit aku. Tak apa, kalau susah tak apa. Awak guna handphone Saya guna laptop. Guna telefon cikgu. Kalau telefon memang susah sikit lah. Saya graf ni dah jadi macam ular dah saya rasa. Okey, tak apa. Kita tengok yang Wan punya ni. So, nampak kan saya tunjuk ni Wan punya Jadi awak kena tinggi ni pastikan 14 lah. Lepas tu tinggi yang ni pula yang untuk second class tu kalau kita tengok sini 18. Frekuensinya 18. Cari 18. Dekat sini. Okey, bacaan dia 18. Lepas tu frekuensi yang ketiga, kelas ketiga 10. 10 kat sini. Sini bawah. Dia bukan makin naik, dia macam ada tinggi rendah bergantung kepada dia punya frekuensi. Macam kelas keempat ni 28. So dia naik balik, cari 28 ni 30. Kurang kat sini lah. Kena baca dengan tepat tandakan ni 28. Lepas tu yang kelas terakhirnya 25 kat sini. Sini. So ini sebenarnya yang awak punya histogram ini saja. Nampak tak? Okey. Baru saya faham waktu dia punya apa. Bawah ni kena start dia dengan lower boundary pertama, kelas pertama, iaitu lower boundary dia 19.5. So yang tepi sekali ni mesti bermula dengan 19.5. Tu sambung 24.5, sambung 29.5, sambung 34.5, 39.5 sehinggalah 44.5. Okey. Boleh faham tak semua? Saya tengok yang lain tu separuh jalan. Yang Mira. Kita tengok Mira punya. Okey. Mira dia starting dia 14. Okey, lepas tu 18. 10. 28, 25. Okey. Betul lah. Cuma nanti nak lengkapkan lagi pastikan tulis Mira. Dekat sini nanti 19.5 starting dia, lepas tu seterusnya 24.5 dah seterusnya sampai hujung ni kena 39. Hujung ni betul lah. Hujung dia 44.5. Okey, 44.5. Okey, nak label apa nak label? Bawah ni nak label apa? Siapa tahu? Aduh, semua dah tertidur ke? Length. Label dia sebagai length dalam bracket cm. Atas boundary. Jangan Frekuensi. jangan label boundary tau, labelkan length. Nilai tu boundary tapi label dia length. Atas ni Frekuensi. Yes. Cikgu dah 2.5. Ya. Belum 27, dah 3 saat lagi. 3 minit lagi. 3 saat. Cepat lagi. Okey, so setakat ni saya ajar sampai histogram je dulu. Tak ada kerja pun hari ni. Ada ramai yang tak habis ni. Masalah sikit nak lukis kan. Okey, tak apa. Yang penting awak dah nampak dah cara nak lukis histogram tadi? Dah, cikgu. Okey, dah faham kan? Okey, saya pun ada kerja juga ni. Saya rasa kita stop lah dulu sampai sini. Nota nanti saya akan masukkan dalam Google Classroom. Cikgu ada kerja cikgu kan? Tak ada. Ada cikgu kan? Hari pertama ni saya bagilah Payahlah cikgu hari pertama. Cikgu kan? Better tak payahlah. Memang Tapi nak bagi pun okey kat cikgu. Ya, cikgu. Okey kat kalau nak bagi. Bising lah kau. Okey, Cikgu tak nak bagilah. Bagi rehat dulu. Nanti kita sambung. Tak mencabar pun soalan awal ni nak bagi. Saya nak tunggu soalan betul. Senang sangat cikgu. Kan? Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam cikgu. Terima kasih cikgu. Baik cikgu. Bye. Elok. Ya. Apa